Mana pergi guard kat luar pasal gate tu buka. Kalau orang masuk pukul you, lepaskan semua penjenayah di lock up, apa jadi? Habis mana pistol you? Dia tengok hilang pistol dia gelap. Saya kata macam ni, you panggil OCBD sekarang. OCBD ada mana? OCBD ada kat rumah. Telefon dia. Jadi saya pun telefon OCBD, saya beritahu ini blackout, OCBD boleh tidur, kata. Pertukaran ke Bukit Aman ni saya pun tak tahu. Bila sampai sana kita melihat 12 orang inspektor kena tukar. Kita terima perkhidmatan bahawa kita telah ditukarkan ke Bukit Aman kerana untuk mewujudkan satu unit khas dipanggil D8. Tugas saya adalah risikan berkaitan dengan pengedaran dadah di kawasan utara. Pada satu hari itu kita dapat tangkap pengedar dadah daripada Thailand. Merupakan pegawai tentera Thailand. Dan apabila dia ditangkap di Kedah, kita tuduh di mahkamah. Dan semasa perbicaraan di mahkamah, pada masa itu saya terpaksa beri keterangan di mahkamah. Dan apabila diperiksa, dapati dalam poket dia ada satu kertas. Kertas tadi gambar saya. Gambar tu adalah reward. Siapa boleh bunuh saya. Jadi reward tu tadi lebih kurang 20,000 saja. Ketua saya telah dimaklumkan di mana ada reward untuk saya dibunuh, maka ketua saya tidak membenarkan saya masuk membuat operasi di Thailand lagi. Masa itu banyaklah kejadian-kejadian yang kita dapat lagi kerana saya pada masa itu telah dihantar ke Australia untuk bantu polis Australia. Banyak bantuan yang telah kita berikan kepada polis Amerika dan juga polis Holland, ya. Kerana ketua sindiket di Holland tu pada malumnya adalah orang Taiwan, tetapi dia telah mati kena tembak pada masa itu dan orang Malaysia pula ambil alih. Dan oleh kerana itu kita telah dapat banyak maklumat dan menangkap seramai 200 lebih orang. Jadi semasa saya menghadap Sultan, arwah iaitu ayah kepada Sultan sekarang menyatakan pada saya bahawa di Johor ni banyak masalah. Dia kata Johor ni banyak gangsterism. Jadi saya pun beritahu kepada tuanku, insya-Allah tuanku patut akan cuba bersihkan lagi Johor. Saya panggil semua pegawai saya di Johor. Saya kata saya datang sini dengan amanat yang diberi oleh Tuanku Sultan Johor. Dia nak kita membersihkan negeri Johor daripada unsur-unsur jenayah, daripada kegiatan-kegiatan haram, dan saya nak semua pegawai bersama-sama dengan saya buat kerja dengan betul. Tetapi maklumat ni tak sampai kat saya. Jadi saya pun buat cara saya sendirilah cari maklumat. Pukul 12 ke atas sehingga pukul 4 pagi saya suruh buat ops tutup roadblock kerana banyak kes samun daripada orang asing, pendatang haram. Dia orang datang dengan senjata dan banyak samun. Jadi saya terpaksa buat ops tutup dan kita dapat tangkap kumpulan-kumpulan ini dengan senjatanya sekali. Tapi saya terpaksa ronda lah tengok roadblock tu. Malam-malam saya keluar, saya cek roadblock, ada tak pegawai kita yang bertugas di situ. Ya? Kemudian saya tanya dia, apa tanggungjawab dia? You cari apa di tugas ni? Pasal saya nak tahu, dia tahu tak cara berjalankan tugas dia? Jadi saya kemudian telah diminta untuk dilantik untuk jadi ketua polis negara. Mula saya tolak. Saya tak nak jadi ketua polis negara. Dan PM pada masa itu, Tun Abdullah Badawi, telah panggil saya mengatakan bahawa dia nak saya bersihkan polis dan minta saya menjalankan tugas dengan baik. Saya mula menolak. Saya kata saya tak layak jadi ketua polis negara, banyak orang lain yang layak. No, dia kata di Johor you bersihkan, takkan kat sini you tak boleh buat. Kalau Johor you boleh buat, pasal apa you tak boleh buat kat sini? Jadi ketua polis negara tak boleh. Jadi saya kata kalau Datuk Seri ada kepercayaan pada saya ada satu syarat kalau nak dilantikkan sebagai ketua polis negara. Syarat saya senang saya. Apa syarat dia? Syarat saya adalah Datuk Seri kena dengar nasihat saya. Nombor 2, kena sokong apa tindakan saya. Kalau itu Datuk Seri tak boleh beri, saya minta maaf, saya tak mau terima. Kerana menyusahkan diri saya lah. Kalau tak mau dengar nasihat saya, tak sokong apa saya nak buat, macam mana? Orang hentam saya je hari-hari. Jadi saya kata kalau itu boleh diberi, insya-Allah saya akan cuba. Tentang rasuah ni, semua peringkat ada. Kadang-kadang mereka ni berkawan dengan orang politik, kan? Jadi apabila kita ambil tindakan, orang akan telefon orang politik, telefon kita. Itu kawan saya, tolong lepas. Tapi saya takkan lepas. Kerana pada saya, kalau dia melakukan jenayah, kita perlu mengambil tindakan. Kawan ni sekawan lah. Tapi kalau dia melakukan jenayah, ambil tindakan lah. Tapi apabila ada orang politik yang suruh lepas, saya senang saja. Saya telefon dia, boleh tak beri saya arahan hitam putih? Kalau dia tak boleh beri saya surat hitam putih, saya tak lepas. Kerana saya kena jaga diri saya. Nanti orang kata saya pula yang corrupted, saya pula yang rasuah, kan? Tapi you takkan mengaku you ngarah, tak? Dan of course saya juga telah mengambil tindakan terhadap kegiatan-kegiatan haram. Toki-toki kegiatan haram ni tadi telah ditangkap. Saya tangkap 7 orang Datuk Alok kerana mereka ni tadi telah merantai orang yang dia beri pinjam. Ya, jadi saya arahkan untuk ditangkap
dan dituduh di mahkamah kerana wrongful confinement. Mereka ni tadi terlibat dengan gangsterism. Jadi kalau orang buat report, dia akan mengancam diri dia. Jadi kita terpaksa kadang-kadang menangkap dia di bawah undang-undang pencegahan. Contohnya masa itu di Sarawak. Saya telah dapat maklumat daripada seorang wakil rakyat juga yang datang ke pejabat saya masa itu, saya ketua polis negara. Kerana gangster di Sarawak kontrol semua harga-harga barang. Pasal apa polis tak ambil tindakan? Jadi saya beritahu pada wakil rakyat dia tadi, terima kasih you beri maklumat ni tadi. Dan kemudian saya pergi ke Sarawak dan jumpa ketua polis Sarawak. Saya kata, ini maklumat yang saya terima, betul ke ini berlaku di Sarawak? Apa tindakan you untuk menentukan bahawa rakyat di diri ini tidak diancam oleh kekumpulan gangster ni tadi? Oh, dia kata tak ada, Tan Sri. Tak, I give 1 month. Saya beri sebulan untuk clearkan ni. Kerana saya dapat maklumat kalau orang buat report, gangster ni akan telefon, you buat report ya? Orang takut lah nak buat report. Jadi saya balik ke pejabat dan saya wujudkan tim saya sendiri dengan orang yang saya percaya. Seramai 20 orang untuk hantar ke Sarawak secara sulit. Orang tak tahu. Ya, mereka pergi Sarawak pun tak naik kapal terbang biasa, naik kapal tentera. Dan saya arahkan untuk mereka dapat maklumat. Jadi kita dapat tangkap 214 orang. Orang penjenayah ni dia kadang-kadang bukan nak buat jenayah pun. Kadang-kadang oleh kerana dia terpaksa, kerana kesusahan pada masa itu. Tapi apabila dah kaya, dia makin seronok pula nak buat. Nak tambah kekayaan lagi. Ini masalah. Masa itu sedikit-sedikit ni dia buat bizidi haram. Jadi untuk menjaga ni semua, dia akan cuba rasuah pegawai kerajaan. Terutamanya politik kena beri sokongan nak lawan rasuah. Kalau orang politik tak ada beri sokongan lawan rasuah, rasuah akan sentiasa wujud. Selagi kita manusia, rasuah memang ada, tetapi kita boleh kurangkan. Okay, insya-Allah. Kalau orang kita semua beriman yang kuat, kerohanian dia tinggi, dia tidak akan mengambil rasuah.